Okay. Amin amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ni saya macam di zaman 2014 Tapi dalam makmal lagi dahsyat sebab anak murid saya 60 orang lebih masa tu. Tapi nasib baik sebulan je lah sebab lepas tu dia orang pindah-pindah sekolah kan. So hari ni pun sama, sepatutnya ada 69 orang. Okay. Gabungan kelas. So jangan risaulah, benda awak semua ni sama je, membezakannya BI saja, okay, untuk 5 IS. So awak semua akan jumpa bergabung ni ada 3 kali je lagi, okay, sebab lepas tu cuti sekolah. Lepas cuti sekolah kita tak tahu lagi sama ada bersemuka ataupun tak. Jadi kalau bersemuka barulah awak semua akan dipisahkan lah, okay? Masuk kelas masing-masing lah. Okay, untuk PDPR ni sahaja bergabung, dan untuk 5 IS tolong join kelas Google Meet ni. Walaupun saya akan mengajar, kena ikut 5 IR ya, BM lah. Tetapi lepas kelas saya akan bagi video dalam English punya. Okay? So awak kena, yang penting biologi ni awak kena faham konsep. Okay? Boleh ya 5 IS? 5 IS ada orang tak? Boleh cikgu. Boleh cikgu, boleh teacher. So faham konsep tu yang penting sebab awak nak faham soalan, nak jawab soalan tu kena faham konsep tu. Kalau tak faham tu yang tak kira lah BI ke BI ke, memang tak boleh jawab kalau tak faham konsep tu. Okay, so tak lama pun awak mungkin bersama saya, bulan 9 awak jumpa cikgu awak balik lah. Okay? Jadi hari ni saya dah check 5 IS awak belajar baru sampai 9.1. Okay, types interaction among biotic components betul? 5S betul tak? 5IR sekejap. Betul cikgu. Okay, so awak belum belajar mangrove ecosystem dan population ekologi. Jadi yang ini saya akan buat kelas tambahan. Nanti adalah saya bagi tahu maklumat tu dalam Telegram kelas awak lah. Okay, boleh ya kelas tambahan sekali je. Lagipun ganti yang hari Jumaat, satu masa tu tak masuk hari tu. Tak, memang clash lah hari tu sebab jadual lama kan. Boleh ya 5S kelas tambahan Boleh cikgu. sebab nak habiskan 9.2. Sebab 5 IR, okay, 5 IR dah masuk bab 10 ancaman alam sekitar. So hari ni saya teruskan bab 10 ni. Jadi 5 IS kena follow je lah, benda yang sama je. Buku teks tu tukar bahasa je. Masih lagi buku teks silibus yang sama, okay? Muka surat 203 kalau BM. BI tengok muka surat berapa tu. Okay, chapter 10. Okay. So bioscore kena ada sebelah, pastikan ada untuk isi tempat kosong Belajar 5 IS, awak boleh rujuk buku teks sebab jawapan bioscore memang ada dalam buku teks tu. Okay. Okay. Okay, very good. Baru 59. Mana lagi 10 orang ni? Minta masuk cepat-cepat. Okay, so sekarang saya teruskan dengan tajuk berkaitan dengan alam sekitar. Alam sekitar berkaitan dengan pemanasan global. Okay, soalan esei Saya rasa 5IS pun ramai yang dah biasa dengan saya. Kalau saya mengajar, saya terus pada contoh soalan Soalan esei, sebab awak nak SPM tak lama lagi. Jangan cakap lambat lagi cikgu. Lambat lagi. Tak lama dah, sekejap je. So saya harap cepat-cepat sedar diri. Walaupun kalau ada yang memang dah kenal lah Muiz tu walaupun dia kata dia sedar 2 bulan baru dia sedar diri, tapi itu pun alhamdulillah dia sedar 2 bulan jadi sempatlah cover. Okay, so saya harap awak semua ni kena sedar cepat-cepat lah sebelum bulan 2. Okay. Banyak lagi saya nak cerita nanti sebelum habis kelas sebab saya nak bincang terus tentang amali SPM dan sebagainya lah. Okay. So saya masuk sikit tajuk hari ni iaitu pemanasan global. So kalau awak tengok tajuk ni berkaitan dengan nampak tak? Skrin yang saya tunjuk ni. Okay, so fahamkan konsep apakah dia kehendak soalan, esei. Okay, awak perlu story semua ni tentang
perubahan iklim dan pemanasan global. Okay. So apa dia perubahan iklim, apa dia pemanasan global. Okay, sambungan hari tu. Okay, so ini yang barulah bagi 5S dan sambungan bagi 5IR. Okay. So kita dah tengok apakah dia fenomena kesan rumah hijau, macam mana dia berlaku. Okay, ini antara contohnya. Okay, kesan keburukan rumah hijau. Okay, so lagi sekali saya tekankan sebab kalau saya tanya pun mungkin ada yang lupa lagi. Okay, banyak benda nak masuk kan, banyak subjek. Tapi kena hadam juga. Dalam biologi mesti ada reason. Okay, yang penting ada reason. So teknik menjawab, jangan lupa bagi reason, jangan bagi sepatah aja ni. Peningkatan suhu bumi, okay, increase. Saya makin dalam BI pun ada budak jawab, tapi bila jawab sepatah tu increase the temperature, okay, tu yang tak ada markah ya. So tolong careful, bagi reason dia apa, okay. Menyebabkan pemanasan global, okay. So biar tepat. Padat, okay. Itu jawapan yang cantik lah. So ini antara keburukan dia yang pertama. Yang kedua, paras air laut meningkat, okay, and then ais dia mencair, okay. Ini dah biasa dengar bila suhu tinggi, ais akan mencair lah, sama ada di kutub utara ataupun selatan. Okay, berlaku perubahan iklim seperti kemarau dan perubahan angin, so akan menyebabkan ribut dan taufan. Okay, so reason dia, and then awak dah biasa dengar hipotesis. Okay, hipotesis mesti ada sebab dan akibat. So ini adalah contoh dia lah. Okay, apa sebab dia, apa akibat dia. Okay, berlaku perubahan iklim, so akibatnya perubahan arah angin, okay, yang menyebabkan ribut dan taufan. Okay, kalau markah esei ni 2, 4, 6, 8. Tapi kena ada huraian lagi lah untuk cukup 10 markah ya. Okey, kehilangan flora dan fauna kerana perubahan suhu serta kehilangan sumber makanan dan habitat. Okey, jadi flora dan fauna, okey, semua akan pupus lah. Okey, semua akan pupus disebabkan perubahan suhu. Okey, so bila suhu berubah, tempat tinggal dia, habitat dia semua akan berubah, so kepupusan akan berlaku. Okey, kemudian ini. Okey, bagaimana situasi tersebut berlaku dan memberi kesan pada bentuk muka bumi. Okey, kelas. Hari itu saya dah tanya, saya nak dengar orang lain pula Lapisan ozon, tak ada kat sini. Berikan formula. Yang dah tahu tu senyap. Okey, senyap dulu. Apakah formula lapisan ozon? Alamak, Alia, saya tak ada salah nama pula. Okey. Tak apa. Saya sebutlah. Apa ya? Arifin ada? Arifin? Elai? Tak ada ya tu kot. Baik pula. Okey, lagi siapa lagi? Kelas sebelah. Kalai? Kalai? Saya mengecek ya sambil menyoal. So pastikan semua ada depan laptop ataupun handphone. Kalai ada Kalai? Hilang. Fazana? Yes, teacher. Ada pun. Okey, so berikan saya formula ataupun molekul untuk ozon. Dia punya simbol. Teacher, I don't know. I don't know. O3 kan cikgu? Ya, O3. Kalai bagaimana Kalai? Hilang tadi. Dia ambil dia air tadi cikgu. Okey. So carefully kelas saya panggil ya. Tak adalah nak dera awak tapi make sure awak faham Okey. Nak minum nak makan boleh, saya tak nampak pun. Okey. Okey. So O3. So saya nak lekat kat minda tu O3 ya. Okey. O3 itu lapisan ozon. Sekarang kita nak cerita pasal perubahan iklim, pemanasan global. Okay, global earth warming. Okay, ini dia pancaran sinaran matahari direct terus ke atmosfera bumi. Okay, dan sebahagiannya akan dipantulkan balik. Okay, dalam bentuk sinar inframerah. Okay, infrared.
radiation. Okay, so dia akan pantul semula sebahagian. Okay, so semasa haba tadi dibebaskan, okay, sebahagiannya akan diserap oleh gas rumah hijau. Dan semua orang tahu gas rumah hijau ni contohnya apa? Okay, karbon dioksida, metana, nitrogen, and then CFC dalam atmosfera bumi dan mengelakkannya dipantul kembali ke ruang angkasa. Ini sebahagian, bukan semua, sebahagian akan diserap, okay, semasa proses pembebasan haba ni. Okay, sebab suhu ataupun pancaran ni direct dari cahaya matahari terus ke atmosfera bumi. Sebahagian akan diambil ataupun digunakan, diserap oleh semua bahan-bahan ini. Dan sebahagian lagi akan pantul balik dalam bentuk yang berbeza iaitu infrared radiation. Okey, kemudian apa yang berlaku? Okey. So kenapa situasi itu berlaku? Okay, tenaga haba tidak dipantulkan ini memastikan suhu bumi tidak terlalu sejuk untuk kemandirian organisma. Okey, so tadi kita dah tengok separuh akan terpantul, bukan semua, separuh lagi tidak terpantul. So yang tidak terpantul tu akan digunakan di muka bumi ini oleh semua organisma bagi menjalankan proses kemandirian ataupun proses penerusan pembiakan dia lah, okay? Generasi dari satu generasi ke generasi seterusnya, dan ia untuk memastikan suhu bumi ni normal, bukannya terlalu panas, bukannya terlalu sejuk, okay? Bila terlalu tu di kutub utara dan selatan lah, tapi di tempat-tempat lain di garisan khatulistiwa semuanya suhu adalah dalam keadaan normal. Okay. Okay, so kebanyakan gas kita tahu contoh karbon dioksida, oksigen, okay, semuanya secara semula jadi. Okay, so manusia menggunakan oksigen dan membebaskan karbon dioksida, itu basic . Okay, kemudian tumbuhan akan memberikan kita gas oksigen. So that's why soalan favourite, berikan kesan-kesan penebangan hutan kepada manusia. Okey, nama lupa. Mariam ada? Mariam? Ya, cikgu. Okey, so apakah kesan-kesannya akibat daripada penyahutanan? Okey, hutan dibakar dan sebagainya. Antara kesannya. Itu soalan esei ya. Kehilangan habitat flora fauna. Kehilangan habitat. Okey, salah satu poin dia kehilangan habitat flora dan fauna. So bila dalam soalan esei itu poin. So bawah dia tu jangan tinggal macam tu je poin. Tak ada markah awak kena huraikan, ceritakan. So reason dia macam mana? Okey, sebab tempat tinggal bagi organisma, salah satunya hutan tadilah. So bila ditebang dan sebagainya, sumber karbon dioksida akan berkurangan, sumber oksigen pun akan berkurangan, so semua tu akan berkurangan. So ini dah memang selalu keluar lah soalan ni dalam FSPN. So kena biasakan menulis jawapan tu. Sebab kalau awak tak biasakan, tak praktis, tak buat latihan, walaupun awak anggap soalan kacang ni cikgu macam ni nak explain, tapi on the dot, on the day, semua lupa. Sebab tak biasa praktis. Lepas tu awak bagi poin-poin. Kalau poin-poin saja hanya dapat 1 markah. Kalau 10 markah soalan esei tu awak hanya dapat 5 atau 4 saja. Okay? Itu yang berlaku pada calon-calon SPM. So pastikan awak faham dan boleh huraikan. Jadi nak huraikan tu awak kena buat latihan. Okay? Saya sangat-sangat menitik beratkan latihan. Okay? Itulah salah satu cara awak nak skor. Okay? Okay, so situasinya gas tadi, okay, salah satu sebab tadi situasi di mana suhu bumi, suhu pemanasan global ni meningkat, dia akan merangkap tenaga haba, so suhu bumi akan meningkat lah. Okay, carefully bila menulis suhu meningkat, itu saya dah sebut, saya nak sebut lagi sekali, jangan tulis suhu meningkat sahaja, okay, the temperature increase. You should
To be, tulis, okay. Meningkatkan suhu bumi, penuh, okay. Pemanasan global tu, ayat dia tu kena penuh. Tak boleh lah meningkatkan suhu saja. Sebab suhu ni banyak suhu. Suhu bilik ada, suhu rumah ada, suhu badan ada, okay. So sama juga dalam BI. So pastikan complete ayat ayat tu, that's why latihan. Ayat mengayat tu kena buat latihan. Tak boleh dengar cikgu cakap sahaja. Okay, so semua ini apabila pemerakapan gas ni semua yang berlaku, okay, menyebabkan tenaga haba dan suhu bumi meningkat. So situasi ini kita kenali kesan rumah hijau. So pastikan poin-poin kat sini tak ada pun dia sebut tentang lapisan ozon. Okay, so kenapa saya tekankan tu sebab bila soalan esei minta cerita tentang lapisan ozon, ada calon pergi jawab kesan rumah hijau. So 10 markah kosong. Okay, jadi hati-hati. Hati-hati, bila tak ada minta pasal ozon tu jangan ceritalah. Okay, ini tentang pemanasan global. Okay, so seterusnya kita tengok situasi dalam bentuk gambar rajah. Pertama tentang keburukan, yang ini tentang kebaikan. Ini pun soalan esei lagi. Okay, kebaikan dia mudah je. Okay, ini knowledge ya. Okay, kemasukan sinaran matahari ke bumi. Okay, fahamkan anak panah tu? Okay, fahamkan anak panah? Ada yang mesej pula. Sorry. 5IS ada tak boleh masuk ke? Oh, okay. Dah. Okay, so kita balik pada tajuk ni. Okay, membantu pembesaran tanaman salah satu poin lah. Okay, awak nampak sini macam alah senang je, kacang je cikgu. Tapi bila nak huraikan tu ramai yang hilang markah. Okay, so pastikan ambil ni dan cerita. So caranya carilah sahabat best friend awak tu untuk bercerita. Bila nak jawab soalan esei, awak kena explain pada orang. Okay, zaman awak ni ada PBD. So bila PBD untuk dapat 6 markah ni, awak kena explain lah. Okay, PBD 6 ni, band 6, kena explain kat orang. Dan itu salah satu cara untuk awak mengingat dan lebih memahami. Okay, so cari partner. Seperti mana, saya kena tunjuk contoh terus Muiz. Muiz ni jangan boring lah saya sebut nama Muiz sebab dia dapat A+ kan. So cara dia cari partner yang boleh bersama-sama untuk skor A+ tu. Maksudnya cari soalan pasia, buat nota dan sebagainya. Okay, so itu cara je untuk lebih faham. Okay, dia kena mula cepat lah cari best friend awak tu. Kalau study, ada orang dia nak study je seorang-seorang. Mungkin tak kesampaian A+, mungkin A saja. Itu saya beritahu awal-awal. Okay, sebab dia ada beza bercerita dengan duduk seorang-seorang ni. Okay, mengekalkan kehidupan di bumi, kemasukan sinaran matahari. Okay, so kenapa penting? Sebab kita semua tahu kalau tumbuhan dia buat proses fotosintesis. Kalau manusia memanglah nak menggunakan cahaya matahari untuk pelbagai aktiviti. Okay, dan sebahagian lagi akan dipantulkan, okay, daripada sinaran tadi, pemanasan global, sebahagian akan dipantulkan. Okay, dan menapis serta memantulkan semula tenaga solar yang tidak diingini. Okay, kenapa sebahagian dipantulkan? Sebab tak semua cahaya daripada tenaga cahaya matahari ini, okay, diperlukan sebab sebahagiannya mempunyai sinaran infrared, okay, yang tak sesuai untuk penduduk bumi ni. Okay, dan sebahagian sinar infrared ni sebab penduduk kat muka bumi ni sama ada tumbuhan ataupun haiwan, dia tak boleh guna direct so dia akan diserap oleh gas-gas rumah hijau tadi. So tadi dah tengok contoh-contoh gas rumah hijau. Apakah contoh-contoh dia? Siapa? Faiz ada tak? Sebab slide sebelum ni ada contoh, saya nak dengar contoh. Contoh gas-gas rumah hijau. Faiz ada? Ya, go. Contoh gas rumah hijau. Contoh.
Tadi dah ada slide sebelum tu. Saya nak mengecek je ni. Apa dia contoh gas rumah hijau? Yang akan menyerap sinaran inframerah ni. Okay. Sebut satu atau dua. Tak ada. Boleh tak? Kalau Tak boleh ke? tak boleh sebut nama kawan ataupun budak 5S ke? Ha. Sebut nama. Tidak cikgu. Siapa? Akrobing? Firas. 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 Mana Firas? Firas ada tak? Keluar. Keluar suara. Jawab. Jauh je bunyi tu. Kat mana tu? Okay, jawab. Apa jawapan dia? Contoh gas. Baru belajar tadi. Slide sebelum ni. Alamak, apa yang aku? Ah, Nitrogen oxide. nitrogen oxide. Tak tahu aku. Okey, carbon dioxide, nitrogen oxide, karbon monoksida dan lain-lain serta CFC ya. Itu antara contoh-contoh gas yang akan menyerap sinaran infrared. Okey. So itu situasi kesan kebaikan rumah hijau. Okey, ada soalan tak sebelum saya pergi seterusnya? Tak ada. Boleh ya? Boleh baca dan boleh nanti saya minta bentang lah next class ya. Tajuk seterusnya buat pembentangan. Dah okey, tak apa. Soalan lain. Okey, so ini adalah mana dah? Okey, faktor Okey, faktor yang menyebabkan kesan rumah hijau dan gas rumah hijau yang terlibat. Lagi sekali ulang ni, gas ni. Gas kena tahu Okey, nitrogen oxide ada, carbon dioxide ada, metana pun ada. Kalau form 4 tadi baru belajar gas metana ya. Siapa tahu dekat dalam badan kita ni ada gas metana? Tahu ke tak tahu? Tahu lepas Tahu. ada kentut. Okey. After we start. Yes. Okey. So tahulah, fahamlah tu. Dari mana gas metana ni terhasil. Hari-hari boleh bau wangi ada. Bunyi kuat pun ada, tak bunyi pun ada, tiba-tiba bau yang sangat wangi. Okey. So Robin cikgu. Aku kena. Pandai-pandai. Remove Kang. Okey, faktor yang menyebabkan kesan rumah hijau antaranya pembakaran bahan api fosil, aktiviti penyahutanan. Okey, pembakaran bahan api fosil. Saya tak nak bercakap seorang, saya nak seorang terangkan macam mana faktor ni mempengaruhi. Mana saya nama ni? Fazana, tolong sebut awak pilih siapa-siapa ahli kelas awak. I want to choose. Wait, I forgot my classmate's name. Husna. Okay, seorang. Husna. You can explain in BI or DM. I can understand. Up to you. Pembakaran bahan api fosil, apa kaitan dia menjadi faktor menyebabkan kesan rumah hijau ni? Kena faham. Dia release carbon dioxide dengan nitrogen oxide. Release ni saja. Okay. Okay. Cuma perlu tahu nama gas. Okay, pembakaran bahan api fosil ni. Apa contoh bahan dia, Husna? Bila kita sebut api fosil, bahan api fosil, apa contoh bahan dia? Mesti ada contoh dia. Tak sure lah cikgu. Ini dah belajar form 3 ni. Lupa dah. Petroleum Yes. yang dalam Okay. tanah. Petroleum dan sebagainya lah, geng-geng dia dalam tanah tu ataupun minyak bahan-bahan bakar ya. Okay. Charcoal, teacher? Yes, okay, arang. Okay, ataupun kayu. Itu adalah contoh bahan api fosil yang mana bila kita bakar bahan-bahan tersebut, dia akan menghasilkan gas karbon dioksida dan nitrogen oxide. So ini adalah dua gas utama yang terlibat daripada hasil pembakaran bahan ni. Okey, yang kedua, aktiviti penyahutanan. Akrobin, macam mana pula penyahutanan ni? Ya, kau. Macam mana penyahutanan ni? Macam mana?
Macam mana dia beri kesan rumah hijau tu? Tadi dah ada soalan lebih kurang sama je. Kenapa faktor ni memberi kesan pada gas rumah hijau? Sebab menyebabkan pemanasan global. Contoh dia buat apa? Orang buat apa? Manusia buat apa ni? Bukan pembakaran. Astagfirullahaladzim. Sorry. Bukan pembakaran. Penyahutanan. Apa maksudnya? Aduh, apa yang haram tu? Penghapusan terbang. Haram. Yang penerbang haram. Pembalakan haram. Apa tak ingat? Pembalakan cikgu. Saya lupa ayat dia cikgu. Okey. So apa jadi daripada pembalakan haram tu? Dia tebang-tebang semua pokok? Tanah runtuh. Dan menghilang haiwan kehilangan habitat. Okey, itu dari segi Itu. habitat dia. Kurang ni Macam mana? oksigen. Okey. Dah faham dah tu. Ambil point dia. Fahamkan point dia. Okey, aktiviti penyahutanan ni, deforestation saya tak boleh sebutlah perkataan ni sebab saya ingat SPN 2018. Sebab ni soalan dia. Semua ni soalan dia. Okey, deforestation ni penyahutanan dia contohnya, pembalakan haram tadi, main potong-potong je balak-balak dekat hutan tu. So hutan tu gondol lah. Ayat dia awak selalu dengar dalam berita kan, gondol. Okey, penggondolan. Jadi bila penggondolan, sepatutnya tumbuhan tadi akan menggunakan gas karbon dioksida. Tapi bila semua dah ditebang, kita manusia yang melepaskan gas karbon dioksida ni, tak ada orang nak ambil gas tu. So apa yang berlaku? Kandungan karbon dioksida akan meningkat dalam atmosfera. Itu keyword dia. Kandungan atmosfera, kandungan gas karbon dioksida akan meningkat dalam atmosfera yang memberi kesan kepada gas yang memberi kesan kepada rumah hijau. Kesan rumah hijau tadi. Sebab tu dia salah satu faktor dia aktiviti penyahutanan. Jadi baca jadual ni kena tahu reason. Kena tahu reason dia. Bukan baca saja. Nanti sebab daripada sini boleh buat lagi soalan essay kat sini. Dan awak kena explain lah. Yang kedua aktiviti peternakan. Pernah dengar ke aktiviti peternakan ni memberi kesan rumah hijau? Pernah. Agaknya. Haiwan cancel kot. Sila terangkan. Cikgu, apa haiwan, contohnya bila kita pertenakan, disposal of feces, maksudnya tahi haiwan. Najis dia tu. So bila disposal dia tak dalam satu urusan yang betul, mereka akan dispose dekat sungai. So side effect dia, the quality of the river akan teruk. Okay, very good. Siapa tu? Saya tak nampak nama. Kalai cikgu. Okay, Kalai. Thank you, Kalai. Okay, so saya nak semua faham. Peternakan ni merujuk kepada lebih kepada satu komuniti haiwan yang besar biasanya yang memberikan efek yang teruk kepada kesan rumah hijau ni. Sebab gas yang dihasilkan, kalau seekor dua tu tak ada ya, seekor dua ekor awak ternak tu tak nampak benda tu. Ini lebih kepada ladang, ladang khinzir, ladang apa lagi, lembu dan sebagainya. Kalau kat overseas tu lembu lah, ladang lembu untuk susu New Zealand tu. So gas ni sangatlah banyak dihasilkan. Gas metana, gas kentut tu. Kalau nak ingatlah kentut ya. So itu aktiviti ni yang memberi kesan tersebut. So kena fahamlah, bukannya awak fokus hanya pada komuniti yang kecil. Ini lebih kepada komuniti yang sangat besar. Dia punya najis-najis semua tu. Termasuklah sebenarnya, tapi dia sebab dia highlight penternakan, jadi merujuk hanya pada haiwan lah. Sebenarnya boleh juga pada tumbuhan ataupun kayu-kayan yang dah repuk tu, menghasilkan metana ni, tapi kita fokus pada penternakan, jadi main point dia pada haiwan lah, yang menghasilkan najis ataupun baja tadi. Next, aktiviti pertanian, itu baja nitrogen. Ini selalunya melibatkan satu kawasan yang luas juga, kebun, sama ada kebun apple ke durian ke manggis mangga ke. So apa cerita dia ni? Apa lagi? Kuzairi ada? Kuzairi? Sambil memanggil, sambil mengecek ya. Tak ada. Aisyah?
Ya, cikgu. Okey, macam mana ni faktor ni? Jelaskan. Maybe Mana sebab dia time hasilkan? Okey, maybe terus. sebab time ada pertanyaan tu dia baca apa nama spray benda lah tu. Lepas tu macam benda tu keluarkan gas nitrogen oksida kot. Ataupun daripada baju tu dia keluarkan gas nitrogen dioksida. Okey. Oksida. Okey, nitrogen oksida. Lebih kepada penggunaan racun serangga ataupun baja yang toksik ataupun mengandungi bahan mineral yang tinggi ya. So bila baja nitrogen ni digunakan terlalu banyak, terlalu banyak melebihi kalau manusia dos lah, melebihi yang sepatutnya. Contoh ladang yang besar guna pula baja nitrogen ni yang terlalu tinggi. So dalam bio saya banyak kali ulang, saya nak ulang, saya akan ulang. Perkataan tu akan membezakan jawapan awak ya. Bila perbandingan mesti ada terlalu tinggi ataupun lebih tinggi. So more or less, that one is your mark. Tak ada je, memang tak ada mark awak. Walaupun nampak simple perkataan tu jadi bila baja nitrogen ni terlebih tinggi, terlampau banyak. So gas yang dihasilkan nitrogen oxide tadi akan meningkat dan memberi kesan pada gas rumah hijau yang terlibat tadilah. So ini faktor yang utama. Dan seterusnya terakhir, penggunaan bahan penyejuk. Ini mudah je, awak ingat aircon je. Air conditioner, chlorofluorokarbon ataupun peti ais. So ini digunakan oleh manusia lah terutamanya. Tak adalah haiwan pakai aircon pula ini fokus pada manusia. So faktor ini penggunaan oleh manusia menyebabkan penghasilan chlorofluorokarbon tadi tinggi, meningkat. So inilah faktor-faktor yang menyebabkan kesan rumah hijau. Saya bagi terus soalan bocor sebab soalan ni selalu keluar. Jelaskan, huraikan. Dia bagilah atas ni cerita bla 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 bla. Huraikan, jelaskan faktor yang menyebabkan kesan rumah hijau. Dan dia tak bagi cerita, dia bagi gambar rajah. Gambar rajah yang tadilah. So memang soalan ni dah normal, dah banyak kali keluar. Jadi awak cuma perlu prepare, fahamkan dan huraikan. Tak bolehlah bagi sedemuk jadual ni tiba-tiba dia lukis jadual ni. Tak ada markah lah. Tak tahu sebab pemeriksa tak tahu. Awak kena andaikan pemeriksa tak tahu ya. Jangan pandai-pandai. Memanglah pemeriksa tu pandai. Tapi awak nak bagi jawapan kat dia tu kena jelas. Biar pemeriksa tu baca, faham. Tu saya nak tekankan. So habis kat situ kita tengok fenomena. Apa yang berlaku. Ini real tahun 2014. Fenomena El Nino. Malaysia pun panas masa ni. Awak dah ada ke belum? Ada kan? Dah jam berapa ni 2014 ni? 4. Dah jam 4. Kecil lagi. So cuaca sangat panas kalau awak ingat lagi. So musim kemarau lah. So awak boleh tengok ni titik-titik siapa yang nak jadi pengkaji cuaca tu. Ni titik-titik panas itu menunjukkan fenomena El Nino berlaku di satu-satu tempat tu. Ini pun pemanasan global. Contoh-contoh pemanasan global. Tadi El Nino, yang ini La Nina. Nama dia special. So ini hujan lebat banjir yang serius. Sama tak dengan tsunami? Kelas? Lain. Lain. Sama ya? Ya, lain. So awak boleh bezakan. Tsunami dia berbeza dengan La Nina ni sebab ini melibatkan banjir besar walaupun kedua-duanya melibatkan air. So seterusnya ini contoh-contoh saja. Dan buku teks awak pun ada ni. Ini gondol-gondolan tadi Robin. Ini gondol dah gondol. Penyahutanan kita dah tengok tadi akibat daripada penyahutanan, habitat terganggu, kepupusan spesies flora dan fauna pun akan terganggu. Ini pula kesan aktiviti penyahutanan. Apa kesan dia? Dalam SPM nanti walaupun format yang berbeza untuk batch awak ni, tapi bila soalan esei tu
teknik menjawab sama, tak ada perubahan. Okay, teknik menjawab bila esei tak boleh, tak digalakkan. Okay, jadual macam ni. Okay, tak digalakkan tu jangan buat lah so cara dia ambil point and then huraikan dekat bawah ni. Okay. Itulah nanti lepas habis syllabus ni awak kena betul-betul buat latihan teknik menjawab ya, sebab esei ni dia tak boleh sebarangan awak nak main hentam je ya. Okay, kertas 2 kertas 2. Objektif tak ada masalah, awak kena buat banyak latihan objektif saja yang tu, tanda-tanda je. Okay, tapi setiap tanda-tanda tu pun awak kena analyse, okay, kena analisis soalan objektif tu. Tapi untuk esei kena buat latihan menulis, so nanti kita tengok macam mana. Dan bab ni memang soalan esei, jadi sebab tu dia cikgu bla-bla-bla sikit ni sini, okay. So apakah tujuan dia penyahutanan tadi? Awak pun ceritalah, okay. Memperolehi balak untuk tujuan pembinaan, pembuatan perabot dan kertas. Okay, nampak simple ya. Ini satu markah lah ni. Okay, melombong mineral. Tak ada huraian, so awak kena huraikan. Ini belum dapat satu. Melombong mineral, siapa nak uraikan cepat? Cepat, sebelum habis kelas, ada 20 minit lagi. Volunteer. Amar ada, Amar? Saya risau ni, ramai-ramai ni ada yang tak join. Melombong mineral, Amar ada? Hilang. Sabrina? Ya, cikgu. Okey, apa maksud melombong mineral? Dia cari yang dalam tanah tu kan, cikgu? Ya, mineral dalam tanah. So dia buat apa? Untuk macam petrol, minyak. Boleh ke? Ataupun ni, apa tu? Kalau timah semua tu untuk buat apa? Biji timah? Timah. Ya, Timah. yang Fatimah. Timah. Timah. Silver ke, cikgu? Stanum. Lagi? Untuk apa semua tu? Bila sebut mineral untuk apa? Yang tahu je tahu. Yang tahu je tahu. Siapa yang tahu? Sebut nama. Lah dia ni. Biji timah dalam hidung, korek hidung. Okey, cepat. Mineral? 5 ataupun nak sebut nama kawan? Sabrina? Cikgu, emas, cikgu. Ya, okey. Emas. Lombong emas, biji timah, okey, emas dalam sungai, dalam pasir dan sebagainya ya. Okey, thank you. Okey, so ini contoh-contoh tujuan aktiviti penyahutanan. Okey, walaupun dia memberi kesan, okey, kesan negatif. Okey, tapi ada juga yang sebahagiannya diperlukan tapi mesti dalam pengawasan. Okay, that's why kita ada hutan simpan. Okay, jadi kita nak tengok kat sini tujuan dulu, lepas tu kita tengok kesan negatif. Okay, kenapa kalau tak buat benda ni, melombong mineral ni, negara akan kekurangan sumber pendapatan dari segi untuk mendapatkan bahan-bahan seperti biji timah dan sebagainya tadi. Okay, so awak kena tahulah mineral tu apa. Okay, ini contoh jawapan yang awak perlu explain lah. Okay, tak boleh tinggal macam ni saja. Okay, kemudian membuka kawasan untuk menjalankan aktiviti pertanian. Ya, perlu. Okay, hutan perlu ditebang tetapi dalam keadaan yang terkawal. Okay, sebab kita nak buat aktiviti pertanian, nak tanam sayur-sayuran dan sebagainya bagi bekalan manusia. Okay, kemudian perlu tebang juga untuk membina perumahan dan jalan raya. Okay, kita perlu ada highway. So that's why kita ada MR2, kita ada lebuh raya Pantai Timur, Utara Selatan dan sebagainya. Jadi ada tujuan dia. Kita nyahhutankan semua ni. Tetapi ada kesan dia. Okay, perlu juga tapi kesan dia tetap kita kena hadapi. Contoh akan berlaku hakisan tanah. Okay. So kena ceritalah apa yang berlaku. Hakisan tanah akan mengalirkan air ke sungai, kemudian sungai akan jadi cetek dan sebagainya. Okay, banjir kilat. Okay, so kawasan-kawasan tertentu disebabkan pembangunan, banjir kilat akan mudah berlaku. Perubahan iklim, ini cuaca lah. Kehilangan biodiversity, so flora fauna akan mengalami kepupusan dan sebagainya.
Okey, kemudian mengganggu kita nitrogen, kita air dan kita karbon. Form 4 tolong ingat balik, awak dah belajar kita nitrogen. Kalau saya tanya ni boleh tak terangkan ni? Okey, kita nitrogen cycle ya. Form 4 tengok balik. Okey, dan satu lagi kehilangan kawasan tadahan air. Okey, kawasan tadahan air ni akan berkurang lah. Okey, maksudnya bukannya pokok tu tak ada air ya, jangan salah faham pula. Okey. Maksudnya kat sini kawasan hutan tu salah satu sumber untuk mendapatkan ataupun sumber penahan kepada air yang maksudnya untuk diserap oleh tumbuh-tumbuhan tadilah. Okey. So hakisan tanah tidak akan berlaku bila ada hutan yang banyak. Okey, tumbuh-tumbuhan tu boleh menyerap daripada akarnya tu, menyerap air dan garam mineral. Okey, so that's why kita panggil kawasan tadahan air. Okey, ini contoh dia. Okey, selalunya dia akan bagi gambar rajah ni. Okey, awak pun perlu jawab soalan. Okey, terangkan apakah penyahutanan menyebabkan ataupun bagaimanakah penyahutanan menyebabkan hakisan tanah dan banjir. So jawablah soalan esei tersebut. So ini semua dia dah bagi poin ya. Kalau dia bagi gambar rajah, awak boleh guna poin yang ada kat atas ni and then terangkan. Okay, explain. Okay, ini permukaan tanah. Okay, so boleh faham tak gambar rajah ni? Benda yang sama tadi? Boleh. Boleh ya? Aras air semua ni. Okay. Terusnya kita pergi pada contoh-contoh lain. Okay. Yang sama juga kehilangan biodiversity, flora dan fauna, pemburuan hidupan liar yang suka tanduk rusa, okay, kulit-kulit haiwan. So lama kelamaan rusa-rusa yang cantik molek tadi akan kurang, okay? Populasinya, spesiesnya akan berkurangan. Itu bahayanya pemburuan yang tidak terkawal. Okay, kemudian kejadian hujan asid. Okay. So air dalam air sungai akan tercemar disebabkan hujan asid. So ikan-ikan yang nak bertelur tu akan menyebabkan tak dapat, telur dia tu tak dapat menetas. Jadi kebanyakannya generasi ikan tadi akan matilah. Itu bahayanya hujan asid. Okey. Itu kesan daripada pencemaran ataupun rumah hijau tadi. Okey. Ini kenal ke tak ni? Kenal, kawan aku Robin. Semua kawan aku Robin. Okey, ini bukan Robin, ini Iman. Oh, sorry Iman. Iman. Kebetulan. Pasal. Okey, Iman, sorry Iman kebetulan nama sama. Dekat 5 ayat tu Iman lain kan. Ini Iman lain. Tukar nama. Okey, tukar nama special. Okey, ini kebetulan nama dia Iman tapi dah meninggal pada tahun 2019 So sekarang dia punya spesies dah hampir pupus ya. Ini pun dijumpai di Lahad Datu spesies dia dah tak banyak ni, badak Sumatera ni. Badak sumbu Sumatera. Kenapa dia meninggal? Ini just knowledge untuk awak ya. Okey, tambahan saja, menghidap ketumbuhan. Okey, uterus. Okey, uterus kat mana tu? Alia Safia. Alhamdulillah. Alia Safia, uterus kat mana tu? Uterus rahim ke cikgu? Okey, dekat rahim pangkal rahim. So boleh tahulah badak ni badak betina ataupun jantan. Okey, Robi bukan jantan sebab tu agaknya dia bagi nama Iman kot. Ni perempuan perempuan pula. Ini badak betina sebab tu that's why dia ada ketumbuhan pada bahagian uterus. Okey, so bila uterus problem dia tak dapat melahirkan zuriat dia, so that's why badak Sumatera ni pupus lah susah dah nak jumpa dia punya keturunan tu. Okey, untuk hari ni saya stop sampai sini. Okey, sebab saya ada benda nak bincang. Okey. So next class eutrofikasi hari Rabu ni so kawan-kawan 5IS tu tolong bagi tahu siapa yang tak masuk tu tolong. Lepas ni saya bagi dalam video dalam BI jangan risau. Okey, so apa yang saya nak bincang? Okey, semua ada ke ni?
Semua ada ke tak? Ada. Okay. Sebab ni sangat penting bagi saya. Okey, semua ada, tolong tengok. Saya tak bagi nama lah. Nanti ya cakap segan lah apalah kan. Okey. So semua tahu biologi subjek SPM dah 5 tahun 100%. Jadi sebagai ketua panitia biologi, saya sangat mengharapkan 100% tidak dipecahkanlah jadi nombor lain ya. Sebab saya sangat risau. Saya ambil markah PJJ yang awal tahun. Saya sangat risau bila saya tengok di bawah ini. Okey, so campur 5 AS, semua nama ada kat sini. Okey. Jadi saya minta tolong ya, bersedia dari sekarang. Bukan yang ini saja. Semua calon biologi SPM dan first batch DLP, saya minta tolong sangat-sangat bersedia dari sekarang untuk target. Dalam hidup kita ni kena ada target, kena ada aim. Barulah awak ada nampak perancangan. Kalau just belajar nak lulus je, tak tahu nak gimana lepas tu, dia macam long life sikit lah. Walaupun mungkin dia akan berjaya akan datang, tapi lambat lah. Orang lain dah ke depan. Jadi kena cepat bersedia. Okey, dah 5 tahun 100% ni. Jadi target saya, okey, so ini yang PJJ. Cuma ada 3 orang saja A-, so tak ada A+. So sepatutnya ETR ni ada markah, tapi saya tak letak lah. Nanti itu saya sendirilah tahu markah tu. Okay, so saya nak ada perubahan untuk exam pertengahan tahun sekiranya ada. Okay, kalau tak ada terus pada saya lah. Doa-doa lah. So make sure semua ambil vaksin. Dah daftar ke belum? Dah daftar tapi tak ada apa-apa cikgu. 5S dah ke belum vaksin? Dah daftar. Dah daftar ya. Okay, so doakan cepat. Okay, doakan cepat sebab kita boleh bersemuka dengan cepat. Boleh buat banyak benda untuk awak target dan especially 10 markah untuk amali individu. Awak tak pernah buat lagi, tiba-tiba exam bulan 2 ni. Boleh ke? Boleh ke kalau tak buat? Okay, so doalah cepat masuk buat eksperimen individu ya. Mungkin kalau yang dah lupa tu saya ingatkan balik, individu ni awak kena buat dalam masa yang sama bio, fizik, kimia serentak. Okay, serentak. Nanti kita praktis lah sebab nak tahu macam mana serentak tu. Okay, so berbalik pada target tadi, ada B, C+ ni. Okay, untuk 2020 kita punya CGPA 4.63 meningkatlah sebab 2019 4.82. So meningkat ni bukannya naik ke atas. Kalau CGPA untuk subjek ni dia meningkat ni, dia makin kecil tu lagi bagus. Kalau 1.0 tu lagi bagus. Jadi 4.82 ke 4.63 baguslah tu. Makin menurun makin bagus. Okay. Jadi kenapa 4.63 tu? Sebab ramai yang berlonggok di C dengan C+. Okay, ramai berlonggok. So ini semua jangan risau. Saya nak make sure yang bawah-bawah ni semua lulus. Okay, dan 2019 kita tak ada D, tak ada E ya. Tak ada D, tak ada E. SPM. Cuma 2020 je ada balik. Tapi E 3 orang, D 2 orang saja. Itu sekelas. So sekarang 2 kelas. So that's why saya minta tolong sangat-sangat bersedia dari sekarang. So saya minta lah kalau tak mampu pergi di C+ ni, duduk dekat E pun dah okey, tapi saya tak nak lah E pun dah boleh target. So nanti kita akan buat sesuatu lah untuk meningkatkan semua ni, sama ada trial ataupun peperiksaan pertengahan tahun. Okey, lagi satu yang dah selesa ke atas ni, jangan selesa sangat. Cuma saya nak bagi harapan. Okey, walaupun awak C, okey, sebab ada seorang yang saya perasan seorang lah, yang mungkin ada lagi 2-3 orang. Biasa-biasa dia dapat C, tiba-tiba SPM dia dapat A-.
Okay, so kategori A lagi. Jadi cantik, okay, boleh lagi pergi. Ini sebab untuk target saja. Jadi siapa yang saya target B+ tu sebenarnya tak ada masalah awak nak pergi A-, boleh lagi. A+ pun boleh. Okay. Sekarang ni dah 2020 ni baru ni seorang je A+. Jadi tahun awak ni saya minta lonjakkanlah lagi pointer tu biar ramai sikit. Okay, walaupun saya target 3, yang lain-lain ni bukannya tak boleh, boleh. Kalau awak yakin awak boleh, boleh, tak ada masalah. Cuma kena rajin. Dan A+ ni kerja dia bukan single. Bukan single orang maksud saya. Kerja yang dibuat tu bukannya sekadar sekali lalu, sekali saja. Kerja dia kalau saya tolong double, kerja dia triple. Itu yang dibuat oleh yang A+ tu. Triple ni maksudnya dalam kelas dia belajar, kemudian double saya tolong bagi apa yang saya bagi, soalan-soalan latihan saya bagi latih tulis setiap hari nanti. Okay, dia buat. And then yang ketiga, yang triple-nya dia sendiri. Okay, dia sendiri cari alternatif lain, buat buku ataupun yang saya share tu, itu yang dia buat. So kerjanya kena berganda-ganda lah. Dia takkan sama dengan result yang lain ni. Itu cara teknik untuk skor A+. Walaupun dia sendiri cakap ya, so bio ni susah. Memang bio susah untuk A+. Okay, bukan senang nak dapat A+ bio. Tapi boleh. Okay, boleh sekiranya awak buat betul-betul. Dan dalam 5IS tu, 5IR pun, okay, ada semuanya adik-adik yang abang kakak dia saya pernah ajar semua tu. Okay, walaupun ada yang saya ajar form 4 saja, ada yang ajar form 4, form 5. Jadi boleh tanya abang-abang teknik dia macam mana tu. Jeffrey A+, adik dia pun ada kat sini. Okay, Jeffrey Murel A+, adik dia pun ada kat sini. Siapa lagi? Adik Muiz pun ada kat sini. Belum keluar lagi kan? Apa, Natasha? Dia sekarang doakan untuk dia berada di Max. Apa dia? Belum lagi kan? Ashikin, sorry. Ashikin masih berada di sana, doakan kesihatan dia bersama dengan Muiz ya, diuji ya, diuji, doakan semua sihat, awak semua pun jaga-jaga diri. Nurin pun ada kat sini, adik kakak dia pun dulu, macam mana, tanya kakak macam mana dapat A, okay. So, ada lagi seorang, kalau saya tak sebut sorry lah ya. Siapa tu? Tak apalah. Okay, so pastikan boleh ya target. Semua ada target tak ni? Ke masih lagi duk relax-relax? Ada cikgu. Make sure ada. Dari sekarang, walaupun sekarang dah bulan 7, jangan kata lambat lagi ya. Exam bulan 2, tak lama dah tu. Okay. Okay, so next awak ada soalan tak nak tanya? Saya nak awak ingat target ni. Okay, pastikan semua target, dan saya pernah sebut, okay, target janganlah target A- ya. Kalau dari B ni nak target A-, target terus A+. Kalau tak dapat pun awak dapat A. Tu cara target. Okay. Siapa yang B+, C+ tu target je A+ tu. Okay. Tak katakanlah susah dah cikgu. Tak apa, at least kalau jatuh pun awak dapat A ataupun A-. Jadi target kena tinggi. Kalau target rendah ni macam awak tak bersungguh. Kalau tak dapat pun awak akan jatuh balik B. Dari C awak target B+. Okay. Tak dapat jatuh B. Jadi tak cantik lah. Okay, so peratus semua dah tahu A+ berapa markah, okay, A berapa dan sebagainya. So target dari segi markah. So untuk skor kertas satu, bezanya batch awal ni 40 markah je. Jadi make sure awak skor kertas satu tu betul-betul. Cara dia latihan. Okay. So tak boleh nak lari daripada latihan tu. Sama juga dengan AdMax . Saya tak lari lah yang susah-susah ya, subjek yang susah-susah memang kena latihan. Kalau awak rasa nak relax lagi, bye-bye lah ya. Okay. Ada soalan tak nak tanya? Awak ada kelas pula? Okay, 5R tak ada? Tak ada. 5S? Tidak ada. Tidak ada. Okay, so saya ambil kehadiran ni. Alia tolong saya awak kan admit kehadiran. Okay, nanti bagi kat saya.
Okay, so kita jumpa besok saya bagi latihan satu masa pukul 1 tu. Okay, so kita jumpa hari Rabu. Seorang baca doa seorang. Walas. Siapa-siapalah. Akrobin lah. Tak keluar nama dah. Keluar nama Akrobin lah. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Wal as innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat tengah hari. Waalaikumsalam. Okay, sesi. Waalaikumsalam juga. Terima kasih.